Ini kitab penawar bagi hati, muka surat 23. Surat 23. Baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 10 kelakuan yang dicela, sifat hati yang dicela pada syarak. Pertama, sangat loba atas makanan. Itu sifat kecelaan yang pertama, sangat loba atas makanan. Ada loba. Loba ni bahasa standard dah. Loba. Tapi kita ni biasa loba kepada dunia dah. Loba makanan ada tak kita biasa cakap? Loba kepada harta benda tu biasa dengar. Loba akan makanan. Itu sifat kecelaan yang pertama, syarahut ta'am dipanggil. Yang mana dalam kitab penawar bagi hati ni, Syekh Qadir Al-Mandili akan mendatangkan 10 sifat kecelaan. Yang mana 10 sifat kecelaan ini menjadi asal, menjadi punca kepada bagai-bagai sifat-sifat kecelaan yang lain, yang setengah mengatakan ada 70 lebih sifat-sifat kecelaan. Tetapi kenapa dalam kitab penawar bagi hati, yang mana Syekh Qadir Al-Mandili ambil daripada kitab Imam Ghazali, kitab Arba'in fi Usuluddin, kenapa hanya didatangkan 10 sahaja? Sebab 10 ni menjadi asal kepada bagai-bagai sifat-sifat kecelaan yang lain. Dan 10 ni dibicarakan dalam penawar bagi hati. Jadi pertamanya, sangat loba atas makanan. Kira nak makan dia, hati. Yang mana sangat loba atas makanan ni punca segala kejahatan. Orang duk kejar dunia, tak kira hukum makan, nak kira apa sebenarnya? Kira makan je. Kan gitu? Kira makan je. Penting ke makan? Kepenting ke apa? Jadi orang duk kejar dunia ni, kejar sampai ke hukum hakam agama dikesampingkan. Kenapa? Kerana kira makan. Kalau kita tengoklah orang kafir, ini cerita kita orang Islam ni, orang kafir, cuba tengok mereka makan, pelik mereka makan, penuh macam-macam. Allah kata, makna pelotok dia mikir makan je. Siapa tak makan besar apa-apa, itu je kehidupan dia, nak makan. Matlamat dia loba atas makan, kerja dia makan je. Jadi daripada sifat kecelaan loba atas makanan ni, memang keluar kejahatan-kejahatan yang lain. Kedua, sangat loba atas berkata-kata. Sangat loba atas berkata-kata. Ni cerita bab hati ni. Bila hati tu sangat loba atas berkata-kata, maka tak ada kerja lain dah lah. Lidah pun banyak berkata-kata. Bila lidah banyak berkata-kata, banyaklah hak salah. Hak jenis peseng, loba atas berkata-kata. Dia nak bercakap dah ke tepat. Orang azam dia bercakap, orang qomak dia bercakap, orang masuk sah pun dia bercakap lagi. Tok Imam beri salam je, bercakap lalu dah. Jangan jaga suka. Allah kata buaya sungguh cakap. Ini apa ni? Loba hati atas berkata-kata. Ini sifat kecelaan yang mana akan keluar di lidah kita. Mana berkata-kata yang banyak yang akan bawa kita kepada kerosakan, kebinasaan, terutama sekalinya membabitkan dosa kita sesama kita pula. Mari daripada kita ni loba, sangat-sangat suka atas berkata-kata. Ia akan hurah satu-satu bab ni. Dia akan hurah satu-satu bab, apa dia akan diloba atas berkata-kata, dan kemudian apakah kebinasaan daripada sifat hati loba atas berkata-kata. Ketiga, marah.
Tu ketiga marah, bughdun. Bughdun tu marah. Ghadab tu marah. Dia marah ni sifat kecelan hati yang akan bawa kepada kebinasaan anggota zahir. Mana? Tangan kita pun pukul orang. Lidah maki maki hamung orang contohnya. Itu mari daripada sifat kecelaan ghadab. Sifat kecelaan ghadab ni akhirnya kita zahir kita tak boleh nak luahkan sebab kita tidak ada keberanian, maka daripada ghadab ni akan jadi hikdun. Apa hikdun? Dendam. Apa makna dendam? Sifat marah ke dalam hati. Nak luahkan tak berani, dia pun sifat kot dalam. Mari daripada mana? Mari daripada ghadab. Daripada ghadab ni juga akan timbul hasad. Sebab apa? Sebab punca hasad yang paling besar adalah mari daripada ghadab. Maka bila kita ghadab, kita marah, kita akan bermusuh. Bila kita bermusuh, maka menjadi asbab paling besar timbulnya hasad. Sebab ghalibnya orang yang baik sesama dia tak akan timbul hasad. Tapi ada juga orang yang nafsu jahat, tidak pernah berkelahi, baik sangat-sangat zahirnya, kawan baik sangat, adik-beradik lagi, tapi timbul juga hasad ada. Tapi antara punca besar hasad adalah permusuhan yang datang daripada ghadab, marah. Bila kita marah pada seseorang, maka akan timbul permusuhan. Maka macam mana kita kalau orang yang kita marah, orang yang kita musuhi, tiba-tiba dapat nikmat? Selesa tak kita? Orang yang kita musuhi, orang yang kita dendam ke dia, kita berkelahi dengan dia, tiba-tiba dia dapat nikmat, kita tidak akan rasa suka. Tapi kalau Tuhan timpakan musibah, lama dah tunggu. Apa tu lama tunggu tu? Sebab jadi kita gitu, kita cerita suka supaya dia Tuhan timpakan musibah, sebab kita marah ke dia, kita musuhi dia. Jadi orang yang kita marah, orang yang kita musuhi, suka sangatlah kalau dia kena musibah. Tapi kalau orang yang kita sayangi kena musibah, kita pun duka cita. Orang yang kita sayangi dapat nikmat, kita tumpang gembira. Tapi kalau orang yang kita musuhi, sebaliknya lah. Jadi kita fahamlah. Jadi daripada ghadab ni timbullah hasad. Kemudian ni saya biasa sebutlah bab ghadab ni, bab marah ni. Kita dahulu kalau timbul marah, timbul apa-apa hal, kita kena cari seseorang yang kita marah, jumpa, kita pun luahkan kemarahan kita. Itu kebinasaan anggota zahir pula. Lidah kita maki hamun, itu kebinasaan anggota zahir yang berpunca daripada hati kita ghadab, marah. Sebelum kita jumpa seseorang tu, kita jumpa dengan dia, kemarahan kita sudah reda, tak jadi nak kata ke dia. Ataupun kita jumpa dengan dia, memang kita nak marah lagi ni, tapi dekat khalayak ramai, kita malu nak kata ke dia. Kemudian lah pula, kemudian sejuk dah kitanya. Sekarang ni daripada kemarahan kita boleh luahkan segera hak di tangan kita, hak telefon tu. Ada ni telefon tu, kalau orang berkelahi dalam telefon tu, dalam FB ke dalam WhatsApp ke, orang agama juga kadang-kadang tengok gambar tu pakai kopiah lah, nampak. Kalau buka FB tu nampak banyak share rakaman-rakaman pengajian, banyak share juga rakaman-rakaman pengajian. Tapi masa berkelahi tu kok maki hamun, kutuk, mengutuk, laknat, melaknat. Pada ni ni sekarang ni marah je kita boleh lantar, luahkan segera. Dan kita tak malu dah. Sebab apa? Bukan di khalayak ramai. Terkadang yang memaki hamung tu,
Dia punya FB dia, kalau kita buka gambar dia ke apa, gambar FB dia? Burung, ikan, beruk, bunga ni rama-rama. Tak ada gambar Tuhan. Disembunyikan Tuhan, tapi dia punya makin hama Allah. Ni semua ni dosa dengan anak Adam belaka ni. Ini orang yang tak ada akhirah belaka ni. Tak ada, apa tak ada akhirah. Bukan kata tidak beriman dengan hari akhirah. Tak beriman dengan hari akhirah tu orang kafir. Ni macam Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, hari akhir, hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun diam. Kenapa Nabi suruh berkata-kata yang baik? Sebab perkataan ni kalau perkataan buruk, dia membabitkan mahsyar di hari akhirat. Kalau kita beriman dengan hari akhirat, kita beriman dengan hisab di mahsyar, cakap molek ataupun diam. Itu hak berkata sekarang ni, qalam ni, tulisan ni diumpamakan dengan lisan, dengan lidah. Qalam tulisan ni adalah sebahagian dari lidah. Ada ni. Bukan tulisan ni lebih tajam dari lidah lagi. Tambah sekarang pula, lidah ni berkata-kata sekali jalan je, hilang. Kalau tak ada rakaman, hilanglah. Tapi kalau tulis, bila nak hilang? Bila nyata kemudian kesalahan sendiri, saya minta maaf lah. Kamu minta maaf, dimaafkan atau tidak kepada orang yang kamu maki hamu, orang yang kamu fitnah, dimaaf ke tidak? Saya minta maaf dah. Kamu minta maaf, belah kamu wajib kamu minta maaf. Tapi yang kamu maki hamu, yang kamu fitnah tu maafkan atau tidak kepada kamu. Sebab kamu wajib minta maaf, mereka tidak wajib maafkan kamu, hanya sunat saja maafkan kamu. Kalau mereka tidak maafkan kamu, kamu akan berhadapan di mahsyar, kamu akan bayar dengan pahala ibadah kamu kalau ada. Kalau pahala ibadah kamu tidak ada, dosa orang yang kamu maki hamu, dosa orang yang kamu fitnah akan diletak pada catatan kamu sendiri. Ini kata beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Cakap baik ataupun diam, tulis baik ataupun tak sah lah. Ini berkelahi sesama orang ni, sesama ni. Orang mengajar boleh komen lah. Ustaz ni sudah tidak ada imam, ustaz ni sudah beriman dengan WHO, ustaz ni sudah ikut Yahudi, ustaz ni sudah ikut Dajjal. Dia komen tengah orang mengajar. Tengok FB, tak kenal siapa lah. Sebab gambar tak dia, gambar beruk, gambar gitu je. Gambar beruk tu saya kata dah tu, dia mau beruk, gambar ikan, gambar gitulah. Tengok dalam tu nampak banyak juga share-share hak ceramah agama. Tapi dia boleh serang seumpama tu. Jadi sekarang ni kalau marah aja, kalau kita tak sabar, habis. Kita akan lontarkan. Jangan. Kemarahan seseorang pada orang yang lain, kita marah juga, kita pun share kemarahan dia. Jadi hak kita lontar pula dahnya. Samalah. Sekarang orang tu marah, kita pun marah. Dia pun kemukakan kemarahan dia, kita pun ambil tulisan dia, kita jadikan hak kita lontar kemarahan. Jadi hak kita dah lah. Kita ambil hak orang je, jadi hak kita dah. Ada ni, jadi hak kita dah. Hak orang tu asal, kita ni tuan yang baru pula. Kita ada bahagian kita pula situnya. Hak tuan asal tu banyaklah bahagian dia di hari akhirat. Hak kita ni apa? Tuan baru pula memaki hamu orang, dituruti oleh orang lain pula, banyak pula bahagian kitanya. Diam sudah. Kadang-kadang orang berkelahi, kau ni kata gini, orang kata gini, orang ni pun masuk, orang ni pun maki hamu, macam-macam. Kadang-kadang hak berlaku ni di kalangan orang-orang yang minat kepada agama juga. Timbullah viral apa-apa kan, ustaz ni gini, ustaz ni gini, ustaz ni gini, ustaz ni gini, orang ni balah gini, orang ni balah gini, orang ni pun maki hamu, orang ni pun kutuk, orang ni Allah. Tambah pula kalau orang tu orang hak disuka. Orang kata apa-apa mulalah dia macam-macam. Yang malangnya tengok situ, hak nama-nama tu orang perempuan, terkadang orang perempuan, mana suami dia, kalau sudah bersuami
Tak ada suami, mana ayah dia? Kalau ada ayah. Tak ada ayah, mana abang dia? Kena kira belaka tu. Orang perempuan dan diangkat seseorang, oh, tak ada dah dalam Malaysia. Dalam dunia tak ada dah. Ini satu-satunya. Kalau orang ni boleh jadi PM, bagus dia ni. Satu-satu tak ada dalam Malaysia ni. Ada orang komplain, hak dia sayang tu. Habis dia makan hamu balik pada orang komplain tu. Orang perempuan, cuba tengok molek. Orang perempuan kan, mulut dia laju kan? Bukan apa sini. Bukan apa sini, mulut dia laju. Tulis pun laju juga. Dia angkat seseorang tu, hak dia suka tu, pelik-pelik lah dia angkat. Seseorang dia suka tu, ustaz dia suka tu, dia angkat. Suami dia mana sebenarnya? Angkat lebih-lebih ni. Tak ada dah, tak ada dalam Malaysia, tak ada dah. Allah kata, puji berlebih-lebihan. Bila kena saja ada orang komplain hok dipuji tu, siap. Oh, diserang. Orang perempuan. Bisa. Tapi nanti apa tu? Kemarahan. Akhirnya dilontarkan dalam FB, dalam WhatsApp. Berkekalan. Berkekalan. Mari daripada mana? Sifat kecelaan, pemarah. Mari pergi kepada bagai-bagai kebinasaan anggota zahir dan juga kebinasaan hati hak lain pula. Keempat dengki, kelima kikir dan kasih akan harta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.